Ni 2.5. Daripada sini pun kita dah tahu dia punya beza penebat dia. Lepas tu kita try kopek jap. Tengok kopek. Okay, baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazmi daripada NBS. Alhamdulillah, hari ni kita ada tugasan di mana NBS diminta oleh customer ni untuk cek sistem wiring rumah yang beliau baru beli. Jadi rumah ni masih lagi under warranty. Kalau kita tengok, masih lagi tengok ni defect itemnya team yang buat. Diorang ni untuk buat civilnya. So owner ni panggil kita untuk cek electrical side. So video ni untuk bukti kepada customer kita dengan pemaju. Kalau misalnya kata ada benda yang tak kena, kita akan highlight dalam video ni untuk sebagai bukti lah. Bukti yang mana kita tunjuk apa yang tak betul dan macam mana kalau boleh dia nak repair, apa yang patut dia buat. Jadi kita akan tunjuk cara-cara macam mana kita check A sampai Z untuk defect item bahagian sistem wiring. Okay, nantikan. Okey, kalau masuk rumah ni kita belum pergi buat apa-apa. Kita masih jom tengok kat DP dia. So yang ni kita baru sampai. Owner tadi dah balik, kita dah bincang dengan dia. Dia bagi kita buat rekod video ni untuk bukti lah yang kita buat kerja. Dan apa tu, untuk bukti kalau misalnya kata ada salah, kita akan beritahu lah dalam video ni semua. Okay, fix depan sikit. Kalau kita tengok sini, DP ni masih lagi under pemaju. Kita belum buka lagi, tengok cara dia fitting DP ni pun tak kemas. Ada gap, tak tahu kenapa, nanti kita akan tengok. Lepas tu, yang keduanya, semua dia menggunakan isolator. Nampak isolator? Ni mungkin untuk litar lampu ataupun litar cahaya. Ni litar soket Ni soket 0.03. Yang ni 0.1 ni untuk cahaya. Dia menggunakan isolator. Nanti kita akan buka, kita akan tahu kenapa dia buat macam ni. Ada dua MCB ni. Tapi dia menggunakan isolator. Isolator ni tidak dibenarkan. Lepas tu kita tengok visual check ni ada C32. Kita tengok size kabel apa yang digunakan, kenapa dia menggunakan C32. Okey, ni C20 betul. So kita akan buka. Sekejap tunggu. Ambil screwdriver sekejap. Dan biar cepat ni. Kita buka sekarang. Kita buka ni baru kita nampak dalam dia macam mana dia susun. Okey, kita baru buka tapi nampak ni wire neutral tak disambung wire neutral untuk MCB C40 RCCB 40A ni. Tengok wire neutral dia tak bersambung. Ni satu kita jumpa. Ni nanti kita akan check dia punya connection dekat sini, betul tak connection dia sama tak, ataupun ada masalah ataupun tidak. Connection dia ni betul tak betul, kita akan highlight. Okey, ni yang C32 ni tak dibenarkan sebab dia menggunakan kabel 2.5 ni, kabel 2.5. Tengok C32 nampak ni. Ni C32. Sepatutnya C20 saja sudah memadai. Ni untuk aircon, untuk rotator ni. Tapi dia menggunakan C32, sepatutnya tak boleh. Okey. Sekejap letak ni dulu, Pit. Okey, kita tengok yang atas sekejap. Okey, kabel color tak ada masalah. Cuma sambung ni menggunakan konektor. Nanti minta pemaju ni betulkan semula lah. Suruh sambung menggunakan heat shrink ataupun kabel lang, kabel lug ataupun media joint. Okey. Kenapa ada sampai dua isolator? MCB sepatutnya dia menggunakan dua RCCB saja. Okey, kita check jap. Okey, ni sekarang dah ada elektrik keluar ni. Tengok ni ada api, dah spring kita ada api. Nampak?
Nampak So kita onkan isolator ni. Ada api. Tapi cara dia tapping selepas RCCB ni tak ada masalah. Dia tapping untuk dia punya second MCB. Tapi cara dia fitting kat bawah ni tengok. Ni nampak kupa tu. Tak kemas dia fitting tak kemas. Nampak ada kupa kat sini. Ini longgar ni. Ni longgar. Ada yang tak masuk. Dia punya ni tak masuk, kupa dia tak masuk. Dia kena kemaskan lagi lah. Lepas tu isolator ni memang tak boleh, nanti kena tukar, pergi ke MCB 2 pole saja. MCB 2 pole size 63A dah cukup. Yang ni MCB 2 pole 40A sudah cukup. So dia nak single litar ni litar untuk cahaya, ni litar soket. So 30 mA ni untuk soket lah. Okay, sekarang ni kita kira untuk wire hijau. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, kira wire hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So betul lah, wire bumi 1, 12, ni 12. Wire live 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bawah ni 13. Okay, wire dia tak ada looping, betul. Cuma wire untuk earding dia tak menggunakan 10mm, di mana 10mm adalah untuk lah minimum dia. Sekarang wire daripada earding, mana daripada road bumi, tidak ada menggunakan saiz kabel yang besar. Kalau tengok kat sini semua kebanyakan dia 2.5. Nanti kita pergi ke kotak earding, kita tengok wire kat situ saiz 2.5 ataupun 4mm. Kita akan check kat situ. Baik, pause dulu. Kita dah tolong pasangkan dia punya kabel tadi tu, tak ada masalah. Tapi nanti kita akan highlight juga dalam kita punya report. Sekarang ni kita nak buat test yang biasa, iaitu menggunakan socket tester. Kita nak tengok sama ada dia punya main switch dia punya RCCB trip atau tidak. Okay, so kita onkan untuk litar, soket dan cahaya dulu. Kita onkan semua sekali. Sekejap. Okay, sebelum kita pakai test tu, kita kena check dia punya load. Basic check untuk sistem wiring rumah. Basic check, kita kena check benda ni semua dulu. Check load, check current, voltan. Okay, Pip boleh pegang sini sebelah. Tengok tunjuk dalam video Nanti Pip baca terus berapa bacaan dia. Berapa sekarang? 251.4 Wow, tinggi juga sebenarnya ni. 251.4. Okey, sekejap Berapa? 251.34. 251 Maksimum untuk load rumah adalah 252. Itu maksimum. 251.4, 253 ni sebenarnya pun tinggi juga. Sekarang apa? 251.4. Okey. Trip test basic sebelum kita pakai yang okay. Sekarang tengok kat sini semua menyala. So kita akan tekan button trip ni, akan trip okay. Tengok RCCB ni trip. Okay, ni basic lah. So kita akan cuba ambil random. Jom sini Pip. Kita ambil random. Kita akan buat secara rawak lah. Tengok soket. Okay, tiga nyala. Okay, Pip pergi sana, tunjuk dalam video, hidupkan RCCB tu. Okay, nyalakan, onkan dia. Okay, sini. Tengok, tak nyala. Tak nyala Okay, tak nyala sebab apa tak nyala? Sekejap, sini.
Okey, kelakar ni. Jom sini jap. Tadi saya perasan bila saya test soket depan ataupun test soket sini, tengok yang trip yang dekat mana. Ni soket ni, tu tengok situ mana trip. Okey, 0.1 bermakna ni litar cahaya. Litar cahaya dia yang trip. Okey, kita akan cari dekat mana dia punya MCB. Okey. MCB dia yang ada dekat litar cahaya. So yang ni tak dibenarkan. Sepatutnya litar ni berada di litar soket atau litar kuasa, berada di sini. Jadi pemaju ni kena betulkan semula, kena letak dekat atas. So yang ni dia sekarang dah tumpang kat litar cahaya. Okey, jom kita check yang sebelah dalam ni pula, dalam bilik. Okay, tak hidup. Sekejap, kita onkan yang dekat MCB dia tu. Hidup. Hidup ada api kan. Okay, biar dulu. Kat luar ni ada satu. Kat luar ni tak hidup. Oh ada api. Tengok sekejap. Tu ada api. Cukup. Okey, sebab apa kita perlu check wiring system sebelum masuk rumah baru ataupun rumah sendiri yang kita buat wiring? Sebabnya kadang-kadang kita tak tahu cara kita wiring ni betul ke tak betul. Jadi memang kena check wiring system ni sendiri. Ataupun kalau ada bajet, hire kontraktor luar untuk check wiring system yang sempurna. Jadi kita baru check baru sikit lepas ni kita akan buat satu lagi check installation test, lepas tu earthing test. Kita akan buat semua tu untuk dapatkan result yang baik untuk customer ni, sama ada wiring system dia ikut spec ataupun tidak. Jadi bagi anda yang kat luar sana, kalau pandai buat wiring, pandai DIY, saya tak galakkan. Tapi macam mana sekarang kan semua orang dah pandai buat, boleh buat. Tapi untuk pastikan wiring tu betul tak betul, panggil orang yang lebih mahir untuk cek sistem wiring, yang mana orang tu mempunyai peralatan yang cukup. Contoh peralatan yang cukup dia sendiri. Peralatan yang cukup ialah peralatan yang macam ada, okey, nama meter ni insulation continuity meter dia ada. Insulation continuity tester. Ni dia ada meter-meter dia. Lepas tu clamp meter. Lepas tu ada RCCB, LCB tester. Okey Lepas tu ada lagi earthing meter. Ni earthing Tengok earthing. Okey. Di mana meter ni semua harga dia beribu-ribu harga dia. Earthing meter harga dia dekat 1000 sekarang ni. Okey. Digital ni harga dekat 500. Yang ini harga dekat 400 lebih, dekat 500. Okey. Bagi korang yang pandai buat wiring tak ada masalah. Kita bukan nak galakkan semua orang buat wiring sendiri, tapi sebenarnya sekarang ni kengkangan kewangan. Jadi semua orang belajar dekat YouTube cari wiring, tak ada masalah. Tapi kalau misalnya kata buat wiring satu rumah tu dan tak confident, boleh panggil kontraktor yang boleh check wiring system yang sempurna, yang menggunakan alat-alat yang betul. Bukan main agak-agak mental, maknanya korang ni buat wiring tak boleh. Kita tak cakap yang anda semua tak pandai buat wiring. Mungkin anda pandai, cuma anda tak confident dengan cara wiring yang betul ataupun tidak betul. Jadi panggil kontraktor luar, bayar dia. Daripada korang beli meter-meter semua ni harga dekat 2000 boleh habis semua ni, baik panggil orang luar, bayar 500-600, check sistem wiring satu rumah. Jadi dia check, jadi korang tahu keadaan rumah korang tu selamat ataupun tidak untuk sistem wiring yang korang buat sendiri. Jadi kita akan lepas ni kita akan buat check untuk continuity tester. Lepas tu akan check untuk earthing tester. Okey, tunggu Okey, sekarang kita nak check insulation kabel dia, keadaan kabel macam mana. Kalau tengok dekat sini yang kita dapat baca, kita nak matikan semua ni. Kita nak tengok kabel apa yang dia orang gunakan. Kalau kabel baik mesti ada marking ni. Tak nampak pun. Okey, ni ada. Okey, dia menggunakan kabel IZ kabel lah ni. IZ kabel, nanti kita google tengok apa IZ kabel ni, spek yang macam mana, tengok ni. IZ kabel tak nampak Dalam kabel ni tak nampak Nanti kita akan tengok dah nama kabel ni kat mana.
dia namanya macam mana, high quality ataupun medium quality, dia ke approval ataupun tidak. Okey, jauh sikit. Sekarang ni kita nak check ni kita punya insulation. Kita nak check insulation kabel lah, keadaan kabel ni, yang mana kabel ni bagus tak bagus. Kita check satu-satu. Okey. Okey, bagus, alhamdulillah. Tak ada reading yang mencurigakan. Semuanya dalam range. Jadi keadaan dia bagus. Sekarang kita cek earding dengan live dengan neutral dia okey. Sekarang nak cek neutral dengan live pula. Okey, alhamdulillah semua okey. Okey, untuk check insulation tester, okey, keadaan kabel tak ada masalah, tak ada reading. Okey. Tengok muka. Jadi untuk check ni semua okey. Check insulation meter, kita nak check dia punya insulation. So lepas ni kita akan go to next step untuk check dia punya earding system pula. Okey. Sini depan. Okey, ni kita rasa kotak earding. So ada marking earding Ni tengok, ni simbol earding. Nampak? Ni simbol dia depan sikit pin. Ni simbol dia. So kita akan buka ni. Kita tengok keadaan kabel. Allahu Akbar. Okey, sini jap. Allah. Terkejut saya buka ni. Nampak? Kabel yang digunakan 2.5, tak apa, tanpa aksesori. Dia lilit dia macam ni, tak boleh. Nanti kita akan report benda ni. Kita akan highlight. Sepatutnya dia menggunakan kabel saiz 10mm. Dan ada dia punya orang panggil chamber dia. Ada chamber dia sendiri untuk clamp kabel dengan earding dia, earding rod tu. So kita akan check dia punya earding, sama ada dapat bawah 10 ohm ataupun tidak. Okey. Ambil ni. Jadi yang ni, yang kotak earding ni kita akan buat report. Tak boleh buat macam ni. Dia tidak menggunakan spek yang betul lah untuk buat earding. Jadi kita ambil meter sekejap lagi, kita check dia punya ohm pula. So yang ni kita buka. Ni pit. Depan sikit. So yang ni kita baru buka tadi. Kita tengok dia lilit macam ni je. Kabel ni pun 2.5 saja. Nampak kabel halus kan? Kabel halus 2.5. Kita boleh bandingkan dengan kabel 10mm nanti. Okay, stop. Okay, kita nak bandingkan kabel 10mm dekat sebelah kabel yang 2.5 tadi. Tengok berapa luas, berapa besar beza dia Okay, ni 10mm. Kabel hijau Mega brand. So kita tengok. Pit, pegang pit. Sini pit, dekat. Okey, ni 10mm. Ni 2.5. Daripada sini pun kita dah tahu dia punya beza penebat dia. Lepas tu kita try copy jap. Tengok copper dia pula. Ni saya nak copy copper dia pakai cutter dia. Nak tunjuk dekat kita punya follower apa beza dia. Okey, ni copper dia. Ni copper yang pemaju bagi. Okey, nampak beza dia. Ni hujung ni. Nampak 10mm yang saya pegang ni. Yang ni 2.5. So kita akan highlight benda ni. Sekarang kita nak check earding
Pastikan nampak dekat meter kamera. Okay, tengok kita tapping kat sini. Okay, kita tapping kat Cooper perut. Yang ni memang kita kena pisahkan, nak check bacaan reading saja. Okay, jauh. Okay, so kita buat battery check. Nampak battery check. Okay, good. Kita check dengan 10 ohm dulu. Okay, 10. Ni 10 ohm 10 dah kita tengok bacaan warna hijau. 1, 2, 3. Sekarang 3. Sekarang dekat 38. Ni 10 darab 3, 38 ohm. So kalau kita darab dengan 100, bacaan rendah Kalau kita darab dengan 1, tak dapat bacaan apa ni. So bacaan untuk earthing dia kita dapat dalam 38 ohm. 38 hingga 36 hingga 38 ohm. So spek yang sebetulnya bawah 10 ohm, walaupun ST sekarang dah membenarkan bawah 500 ohm. Jadi kalau nak terbaik bawah 10 ohm lah. Okey, so kita check betul-betul kat road Cuma yang kita akan highlight bacaan ni satu, yang kedua dia Cooper, penggunaan Cooper ni. Dia tak ada dia punya clamp. Dan kadang saiz Cooper ni sendiri, saiz kabel ni sendiri menggunakan saiz 2.5 saja. Okey, sekarang kita nak check random untuk wiring lampu lampu, tengok point ni cukup tak cukup dengan current yang ada. Okay, kita masukkan dekat probe neutral dengan live. Okay, sekarang ni tak cukup 187. Okay, ini dekat dapur, dekat bilik air belakang yang kita jumpa. So kita akan check yang sebelah depan sekali. Jom, bawa pergi depan. Kita akan bawa pergi depan. Kita nak tengok point dia tak cukup current dia tak cukup. Mungkin ada benda tak kena, takut neutral tak kena ke apa ni. Nanti kita akan highlight balik lah. Okay, ni kita ambil render sebelah depan. Nanti ambil ni. So ni dekat point kipas depan Okay, reading masih sama 187. Sekejap Pit. Ambil ni. Okay, ambil gambar sekejap. Okay dah, 187. Jadi yang kita suspect adalah yang dekat DP ni, di mana pemaju ni kena betulkan semula. Yang dekat DP ni dia kena betulkan semula. Mungkin ada yang salah connection cable, sama ada neutral bus bar ataupun cara dia locate kat bawah ni. Okay, jadi kena check semula. Sebabnya satu rumah punya wiring untuk lampu ni semuanya dapat reading macam itu. Satu rumah ni semua sekali. Jadi pemaju ni kena betulkan semula. Jadi kita akan check yang untuk earthing tadi dah check, untuk lampu ni dah check, soket dah check. So soket reading okey, reading tak ada masalah. Okay, kalau tengok dekat sini, soket ni dia menggunakan litar cahaya dengan dekat sini. Kalau kita tutup ni, dia tak reading dia dapat dalam 2-3 watt dia. Lepas tu kita onkan dia punya MCB, kita nak tengok litar ni sebenarnya tak dapat reading yang sepatutnya. Dia dapat 187 saja, tak cukup. Minimum kita perlukan 220 untuk hidupkan kita punya sistem wiring ataupun nak hidupkan kita punya perkakas elektrik. Okey, sekarang ni kita tengok kenapa dia tak dapat. Kita baru jumpa kenapa tak dapat. Tapi kalau kita onkan MCB ataupun kita onkan RCCB untuk litar soket, tengok reading dia akan naik. Okey, dia dapat 252. Okey, dia dapat 252. Jadi bila kita turunkan RCCB ni, dia dapat 187. Jadi pemaju, tengok sini, pemaju perumahan ni dia kena siasat ataupun selesaikan masalah ni yang berada dekat kotak DB ni, insyaAllah. Kalau dia dapat selesaikan, mungkin dia akan dapat reading yang betul lah untuk setiap point.
Dan bila dia selesaikan, dia kena check balik semua setiap point, mendapat reading dalam 2, 220 dan ke atas. Senang kata reading dia sama yang macam kat sini je. Kalau contoh sini 251, setiap ujung point mata lampu dengan soket dapat 251 juga. Jadi pemaju kena settlekan. Mungkin ada yang tak kena dekat sini. Okay. Okay, untuk litar kuasa ni alhamdulillah dia dapat reading dalam 252. Sekarang 252 ni boleh ambil gambar sekejap sikit. 252 ni dah lebih 252 ni dah lebih. Ni nak kena highlight dengan TMB, reading dah lebih, nampak tak? Nampak Okay, 252 nampak. 252 ni rekod kita boleh highlight. Tapi sebenarnya kalau nak rekod dengan TMB, kita kena check dekat meter incoming dia. Okay, baru kita tahu reading dia tu lebih tak lebih. Okay, alhamdulillah itu saja daripada saya, Nazmi NBS. Okay, video ni sebagai bukti kita dengan owner dengan pemaju, di mana kita check sistem wiring. Untuk wiring sistem satu rumah, kita dah jumpa tadi defect dia, ada banyak juga defect lah, sampai ada point yang tak cukup current. Jadi pentingnya check benda ni sebelum warranty habis. Jadi bila warranty dah habis, dah tak boleh nak buat apa-apa pembetulan ataupun nak buat apa orang panggil defect item Jadi kita jumpa apa tadi? Kabel saiz 2.5 mm. Lepas tu tak ada dia punya clamp. Yang keduanya, point untuk lampu ni current dia tak cukup. Setiap ujung point semua tak cukup. Jadi dia kena betulkan ataupun kena cari balik masalah dekat DB ni. DB ni sendiri menggunakan isolator yang tidak dibenarkan Isolator tak dibenarkan. Jadi dia kena tukar kepada MCB 2 pole. Yang mana MCB 2 pole bentuk sama tapi function fungsinya berbeza. Jadi kenapa pentingnya check sistem wiring ni? Sebabnya dia ni adalah untuk keselamatan anda dan keluarga anda semua. Itu saja daripada saya, Nazmi. Apa-apa? Roger.